وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka, yakni yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Surah An-Nahl ayat 36. Pengembaraan Kembara Sufi Jejak Bumi Anbiya. Kami teruskan untuk mencari kisah para Anbiya. Kembara Sufi menemui anda di bulan Ramadan ini. Kami membawa penonton dalam mencari titik awal penempatan Rasul yang diutuskan di bumi Mesir. Dalam siri Kembara Sufi Jejak Bumi Anbiya kali ini, kami berada di bumi Mesir menyingkap kisah Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Episod ini kami perkenalkan sejarah dan kisah-kisah yang terjadi seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran. Seperti kisah di Mesir, sebidang tanah yang dihadiahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam setelah baginda berjaya menafsir mimpi Raja Mesir dan menyelamatkan bumi Mesir dari kemiskinan dan kemarau yang panjang. Kami merungkai dengan lebih lanjut sejarah Fir'aun dan Nabi-Nabi Allah yang diceritakan dalam kalamnya Taurat, Injil dan Al-Quran. Banyak diceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun yang pernah hidup sezaman dengan baginda. Kisah Fir'aun yang amatlah terkenal dengan sifatnya yang sombong dan ego menindas Bani Israel dan pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun tiada tertulis dalam mana-mana kitab samawi, termasuklah Al-Quran, akan siapakah Fir'aun tersebut. Kami selongkari akan siapakah Fir'aun yang dimaksudkan mengikut kriteria yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Mungkinkah Seti I, Ramses II atau anaknya Merenptah? Begitu juga kisah Sungai Nil juga diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika mana ibu Nabi Musa alaihissalam sedang risau akan keselamatan bayi lelakinya dari ancaman Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam seperti yang diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Maka jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya, maka lepaskanlah dia ke Sungai Nil dan janganlah kamu takut dan bimbang. Sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepadamu dan akan menjadikannya seorang dari para Rasul. Surah Al-Qasas ayat 7.
Untuk menjejaki akan siapakah Fir'aun yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, kami kembali dalam menerokai rahsia Sungai Nil dan ketamadunannya. Tasik Victoria yang terletak di Ginja, 87 km dari Bandar Kampala, Uganda, merupakan punca bagi Sungai Nil Putih. Tasik ini bersempadankan dengan 3 buah negara, iaitu Rwanda, Burundi dan Uganda, merupakan tasik yang terbesar di benua Afrika. Untuk mencari punca Sungai Nil Biru, kami pergi ke Bahir Dar, sebuah pekan yang terletak di tengah negara Ethiopia. Di sinilah terletaknya Tasik Tanah, tasik yang terbesar di negara ini. Ia merupakan punca kepada Sungai Nil Biru atau dikenali sebagai Tis Isat oleh masyarakat tempatan. Air sungai ini mengalir terus ke utara Afrika dan bertemu dengan Sungai Nil Putih di Mugran, sebuah kawasan di Darman, Khartoum, Sudan. Dari sinilah 2 batang sungai ini bertemu dan terus mengalir ke Mesir. Ada sebuah air terjun terletak di tengah padang pasir yang menjadi tarikan masyarakat tempatan dan juga luar negara. Dipanggil Wadi Ar-Rayyan di Fayum. Ia terbentuk hasil saliran buatan manusia dari 2 tasik di bahagian atas dipanggil Upper Lake. Dan aliran ini disalirkan ke Lower Lake, maka terjadilah air terjun ini. Begitu juga tasik yang luas terbentang ini yang banyak menyimpan kisah seorang yang ingkar arahan Allah setelah dikurniakan nikmat yang berlimpah ruah, iaitu Qarun. Akan kami huraikan kisah Qarun dalam episod akan datang. Kesan-kesan penaklukan Fir'aun sepanjang Sungai Nil saksikan selepas ini. Harga yang berpatutan, hotel selesa, penerbangan yang selesa. Apa yang anda tunggu lagi? Terus hubungi Kembara Sufi untuk dapatkan pakej-pakej pelancongan ke destinasi pilihan anda. Kembara Sufi, peneraju pakej termurah. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Perintah daripada Allah untuk berpuasa. Yakni di antara rukun puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Bagi orang yang berpuasa, ada 2 kebahagiaan. Bergembira ketika saat berbuka, atau yang kedua, bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Bumi Sudan pernah duduk di bawah takluk kerajaan Mesir Purba, yang mana purata penduduk kawasan Sudan adalah terdiri dari kaum Nubia. Kisah penawanan bumi Nubia ini dapat kami selongkari dari Abu Simbel dengan lebih lanjut. Sebuah monumen hebat bersempadan di antara Mesir dan Sudan ini berdiri gah menghadap terbitnya matahari pada setiap pagi. Kuil mencecah 30 meter tinggi dan terletak di Sungai Nil ini merupakan simbol keagungan Fir'aun dalam menentang kaum Nubia pada peperangan Kadesh. Ternyata lakaran-lakaran yang terletak di kuil Abu Simbel ini banyak menyimpan sejarah bagaimana bumi Nubia ditawan pada peperangan Kadesh pada zaman pemerintahan Fir'aun. Lakaran yang menceritakan kisah dan sejarah penaklukan ini jelas membuktikan betapa kuat dan angkuhnya Fir'aun di dalam masa pemerintahannya. Tertulis dalam banyak-banyak buku kajian Mesir Purba menceritakan pembinaan kuil Abu Simbel
ini hanyalah untuk menempelak kaum Nubian terhadap kekalahan mereka dalam peperangan tersebut. Namun bukan peperangan Kadesh menjadi intipati pengembaraan kembara sufi musim ini. Mungkinkah Ramses II adalah Firaun yang menghina dan menindas Nabi Musa alaihissalam dalam menegakkan agama Allah? Kisah yang tercatat di dalam surah Az-Zukhruf amat hampir dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Firaun yang menentang baginda dalam misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Dan Firaun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?" Surah Az-Zukhruf ayat 51. Kuil Luqza yang berkeluasan hampir 1 kilometer persegi ini mula dibina oleh Firaun Amenhotep III pada kurun ke-15 sebelum Masihi. Namun pembinaan kuil ini pada asalnya dijadikan tempat penyembahan Tuhan Amun atau Tuhan Matahari. Puluhan tiang telah dibina hasil dari kemegahan mereka dalam menyiapkan sesuatu binaan. Kuil ini pernah ditukarkan fungsi kepada gereja pada zaman kedatangan Kristian di bumi Mesir. Namun setelah kemasukan Islam, salah satu bahagian di kuil ini telah dijadikan masjid. Binaan masjid ini masih utuh di bahagian kuil Luqza yang dikenali sebagai Jami' Abdul Haka'at. Seni bina masjid ini sangat menarik perhatian kami kerana tiang-tiang yang terdapat dalam masjid ini menggunakan tiang-tiang yang diambil dari kuil Luqza sendiri. Pengumuman ini khas untuk anda dan juga mereka yang masih mencari ataupun akan bersama-sama mendaftar di Pusat Pengajian Tinggi. Saya Ustazah Noni dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS ingin menjemput anda untuk mendaftar bagi program matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga doktor falsafah di KUIS. Jom masuk kuis. Hari ni kita nak cerita pasal tunang. Makan tahu tepi pintu. Boleh tahu bunga yang mana satu? Kali dia jawab, Sazah, Ya, saya. suka makan sayur bayam, sudah pasti bunga ti ayam. Dari Kedah singgah ke Pulau Pinang. Boleh saya masuk Minang? Sampaikan salam kepada si dia. Assalamualaikum. Sebab macam tu. Bukan. Tak boleh lah. Oh jangan, astagfirullahalazim. Fikri memang jenis lagu tak, tu tak. ke? Orang. Mesir sememangnya hadiah dari Sungai Nil. Begitulah kata-kata dirakamkan ahli sejarawan kuno Yunani ketika menulis tentang negara Mesir.
Kami berkesempatan menikmati panorama dari atas udara dan dapat melihat keindahan alam lembah Luxor ini. Pagi sebelum terbit fajar, beginilah suasana petugas-petugas membentuk belon-belon berwarna-warni ini ditiup angin panas dan mengembang. Setiap belon panas ini mampu membawa 15 hingga 20 orang pada satu-satu masa dan pada ketinggian 2000 meter dari aras laut. Dari ketinggian ini, kita lihat lintasan Sungai Nil yang sungguh indah dari udara. Kami juga akan merungkai kisah Phoenix dan Nabi Idris. Beliaulah yang memulakan misi dakwah dan ketamadunan Islam melalui lembah Nil ini. Kita tidak dapat menafikan beliau banyak menyumbang dalam membina dan membantu menaikkan nama Mesir. Kru Kembara Sufi singgah ke Mesir, negara yang namanya disebut sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Pengaruh ajaran Nabi Idris juga dikatakan memberi kisah kepada ajaran agama Mesir purba. Nabi Idris juga dikenali sebagai bapa ketamadunan oleh pengkaji sejarah Mesir. Mereka berpendapat bahawa patung Abdul Hul atau Sphinx di Giza merupakan wajah Nabi Idris alaihissalam. Lokasi kru Kembara Sufi seterusnya menuju ke Aswad Selatan Mesir. Batu bersurat dari Raja Mesir ini sangat hampir dengan tafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan raja, bukan Fir'aun, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Kisah tafsir mimpi Nabi Yusuf diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang yang pandai mentadbir mimpi. Akan kami kupaskan dengan lebih mendalam kisah dan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Adakah benar baginda beristrikan Zulaikha atau Asnaf bin Furtafarah? Benarkah Nabi Musa pernah dihanyut di Sungai Nil, peristiwa baginda bersama ibu angkatnya? Kami ungkaikan pada musim ini. Kisah Bani Israel disesatkan di padang pasir Tih, kami ceritakan dengan lebih mendalam setelah mereka menolak untuk berjuang bersama Nabi mereka. Kaum ini disesatkan selama 40 tahun seperti apa yang diceritakan Allah di surah Al-Ma'idah ayat 56. Allah berfirman,
Sesungguhnya, negeri itu diharamkan kepada mereka. Memasuki selama 40 tahun, mereka merayau-rayau dengan bingungnya di muka bumi. Maka janganlah engkau duka cita dengan kaum yang fasik itu. Kami akan menyingkap banyak persoalan dari zaman Nabi Yusuf alaihissalam hingga Nabi Musa alaihissalam. Benarkah sesi pertama merupakan Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa alaihissalam atau mungkin Ramses II? Ada juga ulama berpendapat bahawa Fir'aun yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah Merempita yang merupakan anak kepada Ramses II. Peristiwa laut terbelah Nabi Musa bersama kaumnya semasa diburu tentera Fir'aun akan kami rungkai di mana peristiwa itu berlaku. Kami juga mendaki Jabal Musa untuk merasai sendiri kesukaran yang dilalui untuk sampai ke puncak. Semasa di Wadi Muqaddas, Nabi Musa diperintahkan naik ke puncak Jabal Musa untuk menerima 10 rukun dan beliau ingin melihat Tuhan. Apakah kesudahannya? Teruskan menonton Kembara Sufi Jejak Bumi Ambiak musim ini. Program yang syarat dengan kisah, pengajaran dan teladan itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Diwajibkan kepada kamu amal ibadah puasa seperti mana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari